بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السلام عليكم السميع ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baiklah adik-adik sekalian, insya-Allah taala hari ini kita akan belajar tentang subjek fiqh bagi tahun 5. Subjek fiqh bagi tahun 5. Baik. Bagi topik yang pertama yang kita akan belajar dalam buku teks ini adalah berkaitan pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah. Pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anak murid sekalian, boleh membuka buku teks secara maya yang telah disediakan dalam grup masing-masing pada muka surat yang kedua. Baiklah, mari kita baca bersama-sama dengan Ustaz pengertian qada dan qadar. Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Sejak azali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara ini. Baik. Sambil melihat video tontonan video ni, Ustaz nak semua para pelajar boleh membuka buku tulis dan membuat nota terus. Sama-sama kita buat nota, buka buku tulis, ambil pensel dan tulis nota. Yang pertama, Ustaz nak kamu tulis tajuk kita hari ini qada dan qadar. Okey, baik. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dia apa? Sama dengan pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah. Sejak azali. Faham? Ustaz Arab, semua anak-anak murid boleh dapat tangkap apa yang cuba kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, cuba tengok pada buku teks muka surat 2 itu contoh qada. Contoh perkara qada. Hari ini kita bahas qada dulu, belum lagi masuk qadar. Yang pertama, berlaku kematian. Semua orang akan pasti mati. Sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap insan, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Cuma bila, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Perkara berkaitan dengan tarikh bila kita akan mati hanya ada dalam ilmu Allah yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Nampak? Ini termasuk dalam qada Allah. Yang kedua, memperoleh kekayaan harta kita. Rezeki kita lah, senang cerita. Selagi ada rezeki kita di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan meneruskan hayat kehidupan kita. Manakala jika rezeki kita telah terhenti, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita daripada kehidupan di dunia ini. Banyak mana kita nak dapat, semua Allah telah
tentukan. Oleh sebab itu, bila kita beriman dengan qada Allah, kita akan cukup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal sahaja, walaupun pekerjaan tu nampak macam tak megah, tak hebat, tetapi halal, Allah suka. Jangan pula nampak pekerjaan yang hebat, yang dapat banyak harta tetapi secara haram. Contohnya macam mana? Kita buat transaksi riba, kan? Riba ni macam mana kita makan keuntungan tanpa mengikut kaedah agama yang betul. Allah marah. Allah isytihar perang kepada orang yang melakukan transaksi riba. Hati-hati. Cukuplah kita hidup, buat pekerjaan yang halal yang Allah sayang dan redha kepada kita. Dan juga perkara qada yang ketiga, berlaku kesusahan. Kita susah pun semua dalam pengetahuan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagikan dugaan dan ujian dan kesusahan, melainkan apa yang kita dapat melaluinya. Kita dapat mengharungi ujian tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala tak akan membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu sahaja. Setiap kesusahan yang datang pada kita, kehidupan kita, yakinlah, berimanlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui yang kita mampu untuk mengharungi ujian tersebut. Dan contoh yang terakhir daripada perkara qada adalah berlakunya jodoh pertemuan. Nampak tak? Jodoh kita pada hari ini di dunia ini, siapa isteri kita pada masa akan datang, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Ustaz, kalau semua benda ni dah telah ditetapkan oleh Allah, kita tak payah buat apa-apalah. No, salah sama sekali. Kehidupan ni adalah satu perjalanan yang kita perlu melaluinya, dan kita perlu melakukan usaha-usaha sebagai asbab, sebagai sebab kepada mendapatnya rezeki, bertemu jodoh, buat baik dan mati dalam keadaan baik. Semua ni memerlukan ikhtiar ataupun usaha daripada diri manusia itu sendiri. Kita beralih kepada muka surat yang ketiga. Kita baca tentang pengertian qadar pula. Qadar sama-sama kita baca dan buat nota terus dalam buku tulis. Ustaz Haran semua boleh buat nota. Yang pertama tadi qada dulu kan. Okey, yang kedua pengertian qadar. Apa pengertian qadar? Ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Ketentuan Allah yang azali kepada semua makhluk. Okey, kita baca bersama-sama contoh yang diberikan dalam buku teks. Contoh qadar adalah pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Yang pertama tadi dah memang tetap dah kita akan meninggal. Qadar ni pula adalah kita meninggal sebab apa? Apakah sebab musabab kepada terjadinya qada Allah itu tadi? Qadar ni adalah ketentuan kepada sebab musabab terjadinya qada. Contohnya pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Kemudian yang contoh yang kedua, kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Kita tahu dah, Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah dia akan bagi kekayaan kepada Abdul Rahman bin Auf. Itu tetap ketentuan qada Allah. Tapi bagaimana perkara itu berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan kepada Abdul Rahman bin Auf untuk mencapai kekayaan tersebut melalui perniagaan. Itulah qadar Allah, ketentuan Allah juga. Kemudian
disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Nampak tak? Kesusahan yang datang kepada kita disebabkan ikhtiar kita sendiri. Sebab daripada diri kita sendiri. Kita malas bekerja, Allah Subhanahu Wa Taala bagi susah. Dan yang berikutnya, pasangan yang bertemu jodoh pada usia yang muda. Bila kita usaha, kita nakkan keredaan Allah, tak nak berkawan dengan berlawanan jantina kita yang tidak halal di sisi Islam, kita terus berkahwin pada usia yang muda. Contohnya berumur 25, 26 kita dah berkahwin sebab kita nak menghalalkan hubungan kita sebagai suami isteri, tak bercinta, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Inilah usaha kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala terjadinya qada Allah berkenaan dengan jodoh. Kita teruskan kepada muka surat yang keempat. Kita tengok hukum beriman kepada qada dan qadar. Cuba baca dialog tu bersama-sama. Yang perempuan ni dia tanya kepada abang dia, "Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar?" Apa jawab abang? Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib. Wajib kerana ia termasuk di dalam rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa? 6 perkara. Yang pertama beriman kepada Allah, dan yang keenam adalah termasuk dalam ni pelajaran kita hari ini, beriman kepada qada dan qadar. Hukumnya adalah wajib. Tulis nota tentang hukum di bawah ni. Ustazah semua tulis. Apakah hukum beriman dengan qada dan qadar? Apa dia? Semua isikan tulis sampai habis. Okey, baik. Dalil beriman kepada qada dan qadar. Ingat para pelajar sekalian, setiap perkara dalam agama adanya sandaran dalil. Apa itu dalil? Iaitu nas, ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis. Pengakuan daripada Allah melalui Al-Quran ataupun pengakuan daripada Nabi daripada Al-Hadis yang diterima sahih, hasan, bukannya hadis yang palsu. Okey, baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Surah Al-Qamar ayat 49. Apa maksudnya? Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Inilah dalil kepada perkara qada dan qadar. Ustaz Nas, setiap daripada kamu tambah nombor 4 di bawah ni, tulis dalil qada dan qadar. Kesemua ini adalah penting untuk kita faham dalam kehidupan dan mudah untuk kamu menjawab peperiksaan nanti UPKK ke ataupun PSRA tahun hadapan. Mudah. Yang pertama sekali, betulkan dulu niat kita. Kita nak faham benda ni, bukan semata-mata peperiksaan. No. Peperiksaan nombor 2. Yang pertama adalah aplikasi kefahaman ni dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Sangat penting. Baik. Setelah kita membacakan dalil tadi mengenai qada dan qadar Allah, mari kita beralih kepada muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6 dalam buku teks. Maksud beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertian qada dan qadar, tetapi sekarang maksud kepada beriman itu sendiri kepada qada dan qadar. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Beriman kepada qada dan qadar bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa Allah telah menentukan sesuatu perkara dan melaksanakan mengikut ketentuannya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah buat ketetapan, suatu perkara itu pasti terjadi
dan terlaksana mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi apa fungsi manusia? Fungsi manusia adalah ikhtiar supaya perkara itu berlaku secara baik. Doa kepada Allah, buat kebaikan dan jangan melaksanakan kejahatan. Yang nombor 2 dalam peta yang warna biru, setiap orang Islam wajib juga mempercayai bahawa setiap yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah yang termaktub sejak azali. Satu perkara yang kita kena faham betul-betul. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat pena daripada menulis takdir manusia di dalam suhuf. Bila manusia memilih satu jalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan tentukan dia sebagai orang yang baik. Bila manusia memilih jalan kejahatan, Allah Subhanahu wa taala akan tentukan dia sebagai orang yang jahat. Ketentuan-ketentuan tadi bukan berlaku kemudian yang Allah tak tahu, bukan. Semua ini semua telah diketahui oleh Allah dalam pengetahuan ilmu Allah. Cumanya kehidupan ini adalah sebagai ujian kepada manusia, sama ada kita nak memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Jalan yang baik, apa ketetapan Allah pada jalan ni? Jalan yang buruk, apa ketetapan Allah pada jalan yang buruk? Jadi sebagai manusia yang beriman, kita digalak, dianjurkan, diwajibkan dalam Islam untuk memilih jalan yang baik, jalan yang menepati syariat. Jangan memilih jalan yang sebaliknya. Kita berbalik kepada buku teks nombor 6, muka surat 6. Dalam kotak hijau, segala yang berlaku dalam alam ini sama ada baik ataupun buruk telah ditentukan oleh Allah dengan penuh keadilan tanpa sebarang kezaliman. Adilnya Allah adalah Allah bagi pilihan kepada manusia. Allah bagi pilihan. Dan setiap pilihan Allah itu dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Jika manusia seperti mana Ustaz bagi tahu tadi, kalau manusia dia pilih jalan yang baik, maka ketentuan Allah pada dia adalah baik. Jika manusia pilih jalan yang jahat, ketentuan pada Allah selayaknya dengan jalan yang dia pilih. Kita beralih kepada muka surat 7. Poin yang seterusnya, setiap manusia wajib berusaha. Nampak tak tadi? Setiap manusia wajib berusaha, berikhtiar dan berdoa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Kita tak boleh duduk saja dan kita cakap Allah dah tentukan. No. Kehidupan ni berlaku, dunia ni berlaku dalam sunnatullah. Ada sebab dan akibat. Sebab musabab. Kita melakukan perkara, ada sebab. Kalau nak kenyang, kena makan. Nak wangi, nak bersih, kena mandi. Tak boleh duduk sahaja dan kita kenyang tiba-tiba. No. Ada usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian, sekiranya apa yang dicita-citakan masih tidak tercapai, walaupun manusia telah berusaha, berikhtiar dan berdoa, maka perlu diyakini bahawa ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Contohnya kita nak kaya raya kat dunia ni, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan rezeki kita tak macam yang kita cita-citakan. Contohnya kita nak 80 trilion dalam dunia ni, tapi Allah tak bagi, Allah tak izinkan. Walaupun kita dah berusaha keras, kita sabar dan yakinlah bahawa walaupun kita telah usaha dan tak dapat di dunia, pasti Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui tentang diri kita. Allah bagi apa yang kita perlu di dunia ni, dan usaha-usaha kita itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan balas dengan kebaikan jika kita buat dengan cara yang betul di akhirat kelak. Baik. Poin yang terakhir adalah manusia hendaklah sentiasa bersangka baik kepada Allah dalam perkara qada dan qadar. Setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita di dunia ni, jangan sekali-kali kita menyalahkan Allah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan takdir. Hari ni aku kena, contohnya kemalangan jalan raya, wal'iyadzubillah, semoga kita dijauhkan. Jangan kita salahkan Allah. Kenapa Allah ni buat aku jadi aksiden, jadi hambanya ni sakit? Allah tak sayang ke hamba dia ni? No. Kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Bila Allah bagi aksiden, apa Allah nak bagi selepas tu sebenarnya? Ada orang lepas aksiden dia mengingati mati.
kehidupan dia selepas aksiden berubah 360 darjah jadi orang yang baik, lebih hampir kepada Allah. Disebabkan kebaikan dia itu selepas aksiden, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia syurga. Nikmat yang paling besar sekali. Tak nakkah kita? Disebabkan kita nak kesenangan di dunia ni, kita telah salahkan takdir Allah. Tak boleh macam tu. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmah dan juga balasan yang setimpal di akhirat kelak. Kita tengok pada muka surat yang ke-8. Tahukah anda, dia beritahu, usaha dan ikhtiar tanpa berdoa tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kesombongan. Kalau kita usaha sahaja cari duit tanpa kita tawakal dan doa kepada Allah, seumpama kita ni orang yang sombong, tak percaya kepada kewujudan Allah. Bila kita dah usaha dan ikhtiar dengan baik, kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah juga. Dan yang kedua, manakala berdoa tanpa usaha dan ikhtiar juga tidak dianggap tawakal, tetapi merupakan kemalasan. Nampak? Kalau kita doa sahaja atas sajadah, doa sahaja tanpa usaha dan ikhtiar, itu adalah sebenarnya sikap orang yang malas. Kedua-dua perkara ini mesti seiring. Usaha dan tawakal, ikhtiar dan tawakal. Jangan tinggalkan salah satu perkara ini. Kalau kita usaha saja tanpa tawakal, kita sombong. Kalau kita doa saja, kita tawakal sahaja tanpa usaha, kita malas. Baik, Ustaz harap kamu boleh kembali buku teks tadi pada muka surat nombor 5. Ustaz nak kamu tengok aktiviti di atas tu. Hafaz dalil, kemudian tulis dalil dalam buku tulis. Kemudian aktiviti yang berikutnya adalah pada muka surat 8. Aktiviti berikutnya adalah kamu salin balik nota maksud beriman kepada qada dan qadar. Ustaz nak kamu buat dalam buku tulis tu dalam bentuk peta minda yang cantik. Siapa yang nak color boleh color. Ustaz nak kamu buat peta minda supaya kamu mudah faham. Contohnya kamu buat pokok ataupun kotak. Kamu buat peta minda yang cantik supaya kamu mudah untuk ulang kaji di masa hadapan. Untuk hari ini setakat itu dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya, Ustaz sendiri dan anak-anak murid sekalian kefahaman tentang apa pelajaran qada dan qadar yang telah kita belajar pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.